Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagi. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best. Kita tempuh barisan hadapan berkorban cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku di Menadi Weekend. Seorang daripada Sarawak, seorang daripada Sabah. Jadi dari mana pun kita datang, kita orang Malaysia. Dan hari ini keluar masuk yang dibawakan oleh Red One akan memperkatakan tentang keluar masuk menjelang musim Liga Malaysia yang kembali rancak dengan cerita-cerita panas. Cerita-cerita yang mengundang tanda soal besar kepada penyokong-penyokong pasukan-pasukan yang mengambil bahagian. Ada pasukan yang sedang dipersiapkan untuk diletakkan dalam kelompok Liga Super. Ada pasukan yang sedang berkira-kira apakah mahu menyeberang tambak Johor ataupun tidak dan sebagainya. Itulah yang berlaku sejak seminggu ini dalam saingan ataupun persiapan Liga Malaysia. Dan saya seperti biasa tidak keserongan kalau tak Fadirul, Fina Nasrum. Tetapi impian saya selama ini untuk mencari individu yang bernama Zulhemi Zana Azam akhirnya tercapai. Lama sangat tak berani dengan Zul. First time. First time, Zul? First time. Okey, terima kasih, Zul. Apapun, terima kasih kepada Red One. Terima kasih, Red One. Okey. Kita nak cerita tentang, saya lebih tertarik untuk mendapatkan, ialah awak ni antara orang yang paling pantas tweet tentang benda-benda perpindahan dan sebagainya. JDT ni nampak agak perlahan sedikit, tetapi sebenarnya dalam perlahan itu sangat-sangat membanggakan untuk penyokong-penyokong JDT. Of course, Hafizallah, sebab JDT saya rasa dia dah buat persediaan awal, dia dah lengkap dengan pemain-pemain dia awal yang mana kita dah tahu pemain dia yang datang sebelum ini pada pertengahan ataupun pada lewat musim lalu pun dah tahu siapa yang datang dan mereka juga sebenarnya dah mengumumkan ketibaan pemain-pemain baru yang saya rasa datang daripada latar belakang yang berbeza tetapi menarik untuk kita nantikan dan saksikan untuk pasukan JDT untuk musim 2024-2025 ya Fizal. Okay. Dan pemain tempatan juga sangat mencuri tumpuan kerana kalau kita lihat daripada situasi semasa memang pemain-pemain yang berkualiti. Ini antara kalau saya boleh kongsikan pemain import yang dah berjaya ditandang-tangi oleh skuad Harimau Selatan. Saya mulakan dulu dengan Jalil Elias. Jalil Elias yang mana dah diumumkan. Nicolau Dumitru, Murilo Henrique dan Francisco Geraldes. Tetapi dalam banyak-banyak ni, Zul, dalam banyak-banyak ni kita membawa daripada atas hingga daripada bawah hingga ke atas. Mungkin satu nama yang mungkin menarik perhatian Zul untuk kita bicarakan sedikit tentang pemain ini. Okey, kita mulakan dulu dengan Francisco Geraldes. Dia merupakan pemain kelahiran Portugal, tak silap saya. Pernah beraksi bersama Frankfurt, AEK Athens. Dan salah satu pasukan yang besar juga untuk Geraldes ni. Okey. Dan saya mendapat ataupun menurut laporan transfer market, nilai pasaran untuk Geraldes ini bernilai 2.5 juta euro. Ataupun dalam ringgit Malaysia bernilai 12.72 juta ringgit. Pemain kedua termahal Liga Malaysia selepas Jalil Elias, rakan sepasukannya di JDT. Dianggarkan bernilai 15 juta ringgit Malaysia. Jadi dengan latar belakang dan juga nilai pemain itu sendiri, saya menjagakan Francisco Geraldes antara watak penting untuk skuad JDT kerana saya difahamkan dia akan menggantikan tempat Leandro Velasquez. Tetapi compactnya di bahagian tengah itu menyaksikan JDT mempunyai bukan setakat satu option, dua option, tetapi banyak option sebenarnya. Kerana melihat kepada, saya sempat juga meninjau perkembangan tentang Francisco Geraldes ni, ada beberapa posisi yang boleh diletakkan pemain ini, Zul. Maksudnya dia akan mempunyai pilihan ataupun boleh bermain di beberapa posisi.
Ya, itu berkaitan dengan Geraldes. Dan seterusnya saya ingin fokus kepada Murilo Henrique, Hafizal, sebab dia datang sebagai pertahanan kiri yang akan menjadi pencabar kepada Corbin Ong. Murilo Henrique ni ya memang satu orang kata apa? Yalah, sebab JDT ada Oscar Ribas. Jadi dengan kehadiran dia memang akan menjadikan tempat posisi pertahanan kiri ini lebih menghadirkan persaingan sengit. Kalau kita tengok daripada statistik dan juga perkongsian ini, dia hadir daripada kelab Liga Korea, Suwon, dan telah menjaringkan 4 gol. Dan seorang lagi yang mungkin saya boleh kongsikan, kita masih ingin berkatakan dengan Murilo. Kita tahulah pasukan JDT ini tidak banyak persaingan di pertahanan kiri, Hafizal, sebab Corbin Ong dah terlalu lama di situ. Jadi saya fikir Murilo akan memberi cabaran kepada pasukan kepada Corbin Ong itu sendiri. Okey, Zul perkatakan tentang cabaran, tetapi sebenarnya kalau diberikan persoalan kepada saya tentang barisan pemain-pemain yang dibawa oleh JDT pada musim ini, saya nyata lebih melihat kepada Murilo umpamanya. Dan juga Nicolau. Walaupun dua kelab yang berbeza, Buriram dan juga Suwon, tetapi cerita Murilo ini sebenarnya mempunyai cerita yang sangat menarik. Beraksi dengan dia selain daripada gol, antara pemain yang mempunyai assist yang cukup baik, Zul. Ya, sudah tentu kalau kita lihat kemampuan dia bersama kelab terdahulu, memang itu yang dimiliki sebagai kepakaran Murilo. Dan saya percaya dia dapat mengimbangi posisi kiri dan kanan untuk pasukan JDT. Maksudnya kalau sebelum ini mungkin kita dapat lihat keseimbangan tidak berlaku, tapi dengan kehadiran Murilo saya nampak itu akan membantu. Dan saya ingin juga fokuskan kepada Nicolau Dumitru. Kalau anda semua tak tahu yang mana Nicolau Dumitru ni merupakan bekas rakan pasukan kepada Fernando Forestieri ketika bersama skuad kebangsaan Itali bawah 20 pada 2010. Jadi dia kembali beraksi bersama Forestieri bersama JDT untuk musim 2024-2025. Tidak mempunyai gol, tapi saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh pihak pengurusan JDT untuk mendapatkan Nicolau ni, memang antara pemain yang kita perlu memberi perhatian, Hafizal. Dia sebenarnya kalau melihat kepada komposisi pemain-pemain import yang dibawa oleh pasukan JDT ini, mereka mempunyai struktur di kesemua posisi yang cukup lengkap. Betul. Okey. Ditambah dengan pemain tempatan. Saya nak beralih sedikit kepada cerita tentang pasukan JDT ini, khususnya ni yang mana tadi? Nicolau Dumitru. Ni kalau orang Kedah kata ni kalau lah. Kalau. Tetapi sebenarnya pemain-pemain tempatan juga mengimbangi, tetapi positif way-nya saya suka melihat untuk apa yang mereka perolehi daripada kehadiran bintang-bintang ternama yang pernah menghiasi saingan Liga terbaik dunia ni, Zul. Sudah pasti pengalaman dan juga teknik yang akan dilihat dan disaksikan oleh pemain tempatan itu sendiri daripada pemain-pemain yang akan datang. Itu saya rasa dah orang tahu, dah lengkap, dah diumumkan. Tetapi yang menjadi persoalan dan menjadi tanda tanya untuk pasukan JDT adalah penjaga gol. Sudah dimaklumkan oleh pengarah teknikal iaitu Alistair Edwards yang mana JDT akan mendapatkan seorang penjaga gol. Kalau kita tengok sini, identitinya tak dinyatakan, dia macam rahsia. Tak reveal lagi lah. Tak reveal lagi, tapi saya difahamkan penjaga gol import. Jadi sesuatu yang agak mengujakan, sesuatu yang amat... Ini kali ketiga dalam pentas bola sepak Malaysia. Betul. Selepas pasukan UiTM dan juga mungkin Seri Pahang yang telah mendapatkan penjaga gol import. Jadi saya difahamkan penjaga gol import itu antara berada dalam radar pasukan JDT sekaligus akan menghadirkan saingan kepada Shihan. Tetapi saya difahamkan perancangannya untuk Liga Juara-Juara Asia, ACL. Apakah masih lagi berlandaskan Amerika Latin? Saya tak dapat identitinya. Tapi saya hanya tahu luar negara, import. Dan kalau kita melihat, JDT memang cenderung kepada Amerika Latin. Okey, ini antara pemain-pemain yang disahkan bersama dengan JDT.
tetapi ada proses pinjaman ataupun dilakukan loan antaranya Azam Azmi Murad, Declan Lambert, Ryan Lambert dan juga Romel Morales. Keempat mereka ini dibawa kepada cerita peringkat antarabangsa. Peranan mereka ini sangat besar untuk pasukan kebangsaan. Ya, kalau kita lihat daripada Romel Morales misalnya, walaupun mendapat kritikan pada awalnya bersama skuad negara, tetapi membuktikanlah kemampuan dia sebagai pemain yang layak untuk jadikan sebagai pemain naturalisasi kan, sebab menjaringkan gol lawan Korea untuk mengikat keputusan 3-3. Pemain-pemain lain pun Azam, Azmi, Ryan Lambert dan Declan pun pernah berada dalam kamp skuad kebangsaan. Tapi saya ingin berkongsi berkenaan dengan situasi Ryan dan juga Romel. Ryan terlebih dahulu, yang mana ketika ini pihak pengurusan JDT saya difahamkan masih menilai Ryan ni untuk sama ada kekal ataupun dipinjamkan ke kelab lain. Kalau mungkin Ryan memenuhi apa yang dikehendaki ataupun disukai oleh jurulatih Hector Bidaglio, saya rasa dia akan berada dalam skuad JDT untuk musim 2024-2025. Tetapi kalau mungkin tidak berjaya menepati, mungkin akan mengikut jejak Declan ke KL City, termasuk Romel Morales. Boleh kita noktahkan perbincangan tentang JDT? Sudah. Baik, boleh. Kita akan beralih kepada satu pasukan yang saya rasa mempunyai perancangan dan juga pengurusan yang serba lengkap juga. Pasukan yang saya maksudkan adalah pasukan Terengganu. Yep. Okey. Namun sebelum itu Zul, saya tertarik difahamkan anda telah pun mempersiapkan satu bingkisan, satu pakej yang serba menarik yang dibawakan dari Nana Terengganu kita. Jom kita saksikan. Terengganu dilabel sebagai Team to Watch atau pasukan tumpuan berdasarkan pembentukan skuad 2024-2025 dengan naib juara Piala Malaysia 2023 ini. Tanpa dibarisi rata-ratanya pemain berkualiti. Ia membabitkan pemain tempatan dan import, menyaksikan kombinasi pemain lama dan baru dicanang mampu memacu skuad Petih berdasarkan prestasi musim lalu dan reputasi masing-masing. Ditambah pula mereka juga diperkuatkan dengan pemain import yang mempunyai kualiti tersendiri, iaitu Ismail Akinadi menyertai pasukan ini dari Kelantan United yang juga pernah beraksi bersama Kelantan The Red Warriors, termasuk pemain baru untuk kancah Liga Malaysia iaitu pertahanan Matthew Steenvoorden. Secara keseluruhannya untuk pasukan ini serba lengkap dengan keseimbangan pemain tempatan dan import untuk menghadirkan menjadi pencabar utama dalam kejuaraan Liga Super 2024-2025. Saya perlu lebih push untuk lebih kualiti lebih daripada saya main KL. Saya nak lebih lagi achievement dekat sini dengan sebab apa ini kan saya kat kelab yang besar di Pantai Timur ni. Jadi satu impian saya jugalah ya, untuk saya nak main kelab di Terengganu ni, dan saya perlu lebih fokus tu daripada hari pertama hingga 3 minggu atau 4 minggu ni. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar lah sebab tak ada injury apa lagi, alhamdulillah. Hoping to come to Terengganu, help the team, improve the team, show what I can do, and get Terengganu challenging for the cups and the league. Jelas Terengganu memiliki skuad depth yang lebih baik berbanding musim lalu apabila hampir setiap posisi lengkap dengan 3 lapisan pemain. Ini ditambah dengan kematangan pemain muda seperti pertahanan Safwan Mazlan dan Ubaidullah Syamsul Fazili, tatkala Syafiq Ismail dan Hairi Hakim sudah bebas daripada kecederaan. I cannot guarantee to anybody to will be in the first 11. They must deserve that on the training, on the friendly matches, but last season we have the many competition, and in some moment we have the problems with players on the bench, or when every position has the who play in first 11, when he's behind some good players, he will be play better. Kita yang utamanya kita memang sentiasa mengharapkan pasukan kita sentiasa perform lah, dan dengan kombinasi pemain-pemain yang ada sekarang ni, sama ada pemain tempatan dan juga pemain import, saya merasakan insya-Allah lah pada tahun ni pasukan TFC akan lebih, senang ceritanya, menggegar. Terengganu menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-6 musim lalu, namun berjaya mara ke pentas final Piala Malaysia selain ke separuh akhir Piala FA. Dan kali ini sudah pasti impian mereka
mahu mencipta lebih banyak kemanisan terutama dalam cabaran Liga dengan sasaran NAB juara Liga tanpa mampu digapai berdasarkan kekuatan pasukan musim ini. Zulhelmi Zanal Azam, Nadi Weekend. Bila awak pergi 3 hari lepas kot. Ya? Ya. Oh, sempat. Sempat demi Akia dan juga Safawi. Lain macam hashtag awak ni. Kalau melihat, saya suka untuk membawa sedikit bagaimana sesi latihan pertama pasukan Terengganu sudah pun menampakkan sambutan luar biasa dari penonton. Keterujaan mereka untuk menyaksikan pasukan bagi musim ini adalah luar biasa, Zul. Kalau melihat kepada serai pemain-pemain juga, saya rasa Tommy dalam kedudukan yang mempunyai askar-askar yang cukup baik. Nombor 2 Liga Super tu saya rasa sepatutnya untuk Terengganu musim ini. Okey. Fenomena di Terengganu dengan kehadiran Safawi dan Akia khususnya dan dijangka akan diperkuatkan oleh daripada Manuel Ott kembali selepas Kedah juga dah mengumumkan secara rasmi mengucap selamat tinggal Manuel Ott selepas musim dan juga pemain dari Croatia itu Marin Pilic. Ott saya pemain favourite saya. Pemain tengah yang mempunyai vision yang cukup baik. Ibarat Hafizah pas bola kat saya, dia turn kanan tapi dia boleh turn kiri. Itu kelebihan Manuel Ott. Jadi saya rasa Ott ni akan menjadi satu pemain terbaik untuk Terengganu kerana beliau berada dalam pasukan yang tepat berbanding mungkin musim lalu tak berada dalam pasukan yang lebih baik kan. Okey, selebihnya daripada strain pada Manuel Ott, Zul. Untuk pemain import sebenarnya dah lengkap tapi ini perkabaran yang dijangka untuk menyertai termasuk bekas penyerang PDRM Chukwu Nabuike Chijioke telah menjaringkan 13 gol dalam saingan Piala MFL. Okay. Jadi dia akan menjadi pilihan di bahagian penyerang. Pergi Terengganu baru ni sejuk tak? Sejuk tak sejuk pergi Terengganu baru ni? Tengok, Zul tak boleh nak cakap sejuk tak sejuk. Sebab apa? Sebelum kita bicara tentang nama-nama ni, saya difahamkan melalui sumber saya sejuk akan berada. Tengok, Zul ni tak tahan dengan saya. Okay. Difahamkan, saya dengar cerita Dion Coles mungkin berada dalam senarai. Tetapi kita tutup cerita sehingga pengesahan itu dibuat, Zul. Okey, next. Kalaif Naskam, penyerang TFC 2. Ini dinaikkan pangkat, Zul? Yes. Daripada Kelantan FC. Juga dengan Rakesh. Termasuk M. Rakesh. Dan Arif Fazilah. Okey, Arif Fazilah ni dah dikeluarkan. Ke Kuching City? Ke Kuching City. Jadi dengan kehadiran Kalaif Naskam dan juga M. Rakesh ni, dia akan dia akan ke Terengganu FC 2. Okey. Tetapi akan digunakan untuk skuad Terengganu sekiranya pemain-pemain utama cedera. Tapi saya tertarik dengan Dion Coles tu yang mana kalau betul memang betul cuaca di Terengganu tu sejuk. Tapi saya rasa satu transfer window yang paling besar untuk musim 2024-2025. Sebab saya risikan saya lah. Dalam proses saya tak lama lagi dia akan umum. Tapi tak tahulah ini. Tapi tak mustahil sebab memang delegasi Terengganu ke Thailand sekarang ni, ke Buriram untuk kerja tugasan kerja di sana. Sebab saya dapat awal. Tak mustahil. Okey. Tolaklah cerita yang kita masuk keluar sebagainya. Bagaimana nak hadap dengan pemain-pemain yang ada untuk Tommy merangka gerak kerja tata kelola permainan untuk pasukan Terengganu, Zul. Ini mungkin kita dapat saksikan, Zul. Ya, skuad depth yang lebih baik kalau kita lihat sebenarnya ada 3 hingga 2 pemain di setiap posisi. Di bahagian penyerang dan juga sayap saya rasa paling sengit Hafizal. Kita ambil contoh di bahagian serangan. Ivan Mahmud Akinade, penyerang yang mempunyai karakter yang sama. Number 9 striker, target man. Di bahagian kiri kanan pun saya tak pasti siapa yang Coach Tommy akan letak dulu. Sama macam tu. Safawi, Nik Sharif dan Syafiq Ismail. Di sebelah kiri dia ada Akia Rashid, Hakim Hassan dan Hakimi Abdullah. Kalau saya pilih Safawi dan Akia dan Ivan akan mengetuai jentera serangan. Kalau Hafizah macam mana? Sama. Tetapi option yang kedua mungkin saya lebih kepada Syafiq. Walaupun baru lepas injured, dia baru buat comeback, tetapi persaingan seterutama Nik Sharif dengan Syafiq akan berlaku. Betul. Safawi, tetapi
saya sebenarnya lebih menggemarkan Safwan untuk lebih menonjol pada musim ini ya. Di bahagian pertahanan dia bersama dengan Azam. Kerana Safwan adalah pure defender yang sangat baik. Kerana gandingan dia bersama dengan pemain lain daripada barisan bersama Ubay dan juga Syarul pada musim ini musim lepas sangat baik. Boleh bermain di pelbagai posisi, bukan saja centre back tetapi left back dengan juga right back untuk Safwan Mazlan. Jadi di bahagian pertahanan juga pasukan Terengganu memang ada satu pilihan yang sangat-sangat baik. Kalau di sebelah kanan ada Azam, pemain baru import, kalau Dion Coles masuk, apatah lagi Syarul Nizam, Nijer dan juga Ali Zakaria dan juga Safwan Mazlan boleh beraksi di sebelah kiri. Tengah Nurilo Akram atau Odd, pemain baru, Marin Pilic. Okey. Terengganu memang satu pasukan yang amat dinantikan untuk musim ini. Okey, sedar tak sedar, keluar masuk yang dibawakan Red One sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak Zul. Sama-sama. Walaupun hari ini nampak awak santai sikit, kita kena santai Zul. Menjelang Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. InsyaAllah. Walaupun bulan Ramadan, kami sekian bulan amal ibadat, tetapi dalam masa yang sama kita akan terus memperkatakan tentang perkembangan-perkembangan termutakhir yang akan dibawakan dalam keluar masuk dan juga di segala tempat yang ada di Astro Arena, sosial media dan sebagainya. Okey, dari saya Hafiz Ahmad. Saya Zuelmi Zainal Azam. Kembali semula kepada Alice dan juga Dayang. Silakan. Kita tempuh Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbalik. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red Wine memang best.